Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang ada ini, khatib ingin berpesan kepada diri khatib sendiri, terutamanya, dan kepada tuan-tuan sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, serta diperkokohkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Bersempena sambutan Hari Wanita pada 8 Mac 2022, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Saksama Bersama, Wanita dan Lelaki Saling Melengkapi. Hari Wanita mula disambut sejak tahun 1908. Rentetan bantahan sekumpulan wanita di Amerika Utara, yakni Amerika Syarikat dan Kanada, yang menuntut hak mengundi sewaktu berlangsungnya pilihan raya, disusuli tuntutan-tuntutan lain seperti diberikan kesaksamaan hak dalam segenap bidang, merangkumi ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan kebudayaan. Di negara kita, sambutan Hari Wanita bertemakan Saksama Bersama telah diadakan pada 6 hingga 8 Mac lalu, bertujuan meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap pentingnya mencapai kesaksamaan bersama, demi memastikan kebolehan dan keupayaan wanita terus ditingkatkan agar dapat berperanan membantu membangunkan negara. Sidang Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayuhal muslimun dan a'izzah, sesungguhnya Islam telah memberi pengiktirafan terhadap wanita jauh lebih awal. Pada zaman jahiliyah, wanita dipandang hina dalam keluarga dan masyarakat, dianggap sebagai beban, dan ada pula yang dijadikan bahan dagangan untuk memenuhi keperluan nafsu lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam telah berusaha membawa wanita keluar daripada kegelapan masyarakat Arab Badui dengan menegaskan bahawa wanita ialah kunci keamanan dan kestabilan sekiranya mereka diberikan maruah, penghormatan dan hak yang saksama. Islam memberi hak kepada wanita untuk menolak pinangan, menuntut cerai, memiliki harta dan mewarisi pusaka. Islam mengangkat tinggi martabat wanita, termasuk memberi beberapa peranan penting sesuai dengan keadaan dan kekuatan lahiriah mereka. Sejarah memperlihatkan wanita bukan sahaja dimuliakan, malah turut diberikan ruang untuk berperanan penting dalam masyarakat. Sempena sambutan Hari Wanita sedunia, mimbar memilih menyenaraikan beberapa orang tokoh wanita Islam untuk dijadikan teladan dan contoh. Sayyidatuna Khadijah, seorang ahli perniagaan wanita yang cekal dan berjaya dalam dunia perniagaan, merupakan insan pertama yang menerima Islam dan berperanan memberi ketenteraman, keyakinan dan kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah Islamnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan kepintaran menguasai ilmu dalam bidang-bidang fiqh, faraid dan tafsir, serta memiliki watak kepimpinan yang melatih dan mendidik para wanita sezaman dan menjadi sumber rujukan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah bintul Azwar,
seorang pahlawan dan pejuang yang terkenal kerana keberanian, sehinggakan ramai yang tidak menyadari beliau bukan seorang lelaki. Menyertai angkatan perang Islam memerangi tentera Byzantine dalam perang Yarmouk pada tahun 636 Masihi. Rufaidah Al-Aslamiyah memperkenalkan peranan jururawat 1200 tahun sebelum munculnya Florence Nightingale. Rufaidah melatih wanita Islam dan menyusun pasukan penyelamat di medan perang. Beliau meminta Rasulullah SAW menyediakan khemah di dalam Masjid Nabawi sebagai tempat memberi khidmat dan melatih jururawat. Itulah dia polis penjururawatan pertama dalam sejarah tamadun Islam. Sumayyah bintu Khayyat, orang yang pertama mati syahid setelah diseksa oleh Abu Jahal, disebat di bawah terik matahari sehingga melepuh kulit. Kemudian dia ditikam dengan tombak kerana cekal berpegang kepada kalimah tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nusaybah bintu Ka'bil Ansariyah dikenali sebagai Ummu Ammarah, ialah tentera wanita pertama dalam Islam, mengambil bahagian dalam perang Uhud, menggunakan tubuhnya sebagai perisai bagi melindungi Rasulullah SAW. Ummu Salamah berperanan sebagai penasihat Rasulullah SAW semasa rundingan perjanjian Hudaybiyah, membantu baginda menyelesaikan masalah. Fatimah Al-Fihriyah, seorang wanita berpendidikan tinggi daripada keluarga hartawan yang mendirikan Universiti Al-Qarawiyyin di Morocco, merupakan universiti pertama dan tertua di dunia. Lubnan, seorang penulis, penyair, ahli sains dan matematik, berasal seorang hamba. Kemudian dia berperanan sebagai setiausaha kepada Khalifah Abdul Rahman III dan anaknya Al-Hakam Ibn Abdul Rahman pada zaman Khalifah Umayyah di Cordoba, Andalus. Bertanggungjawab menguruskan perpustakaan raja yang mengandungi lebih 500,000 naskah buku, menulis dan menterjemahkan manuskrip, serta berperanan menumbuhkan perpustakaan Al-Andalus. Rabi'atul Adawiyah, anak yatim piatu pada usia begitu muda dalam keluarga yang sangat miskin, dan ketiga-tiga kakaknya juga meninggal dunia kerana kebuluran yang melanda Iraq. Lalu Rabi'ah Al-Adawiyah dijual sebagai hamba. Selepas dimerdekakan, beliau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengasaskan ajaran sufi cinta Allah yang menekankan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati Allah, ayuhal muslimun al-kiram, wanita dan lelaki adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing mempunyai tanggungjawab menyempurnakan fardu ain dan fardu kifayah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan perbezaan cinta jantina, maksud saya perbezaan jantina dalam mengukur tingkat keimanan hamba-Nya. Kehidupan yang baik-baik dan ganjaran kebaikan akan diberikan secara adil mengikut amal yang dilakukan. Lelaki dan wanita adalah gandingan yang melengkapi, saling menolong dan dalam melaksanakan tanggungjawab serta saling menjaga dan melindungi untuk kesejahteraan bersama. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Surah Azim, mafhumnya. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada berbuat kejahatan. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Para jemaah yang dikasihi Allah rahimakumullah, sebagai pemimpin dalam keluarga, janganlah wanita dikhianati dan ditindas. Sebaliknya berpegang teguh dengan amanah yang diberikan selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wa idza mata sahibukum fadammuh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Apabila sahabat kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, tinggalkanlah dia, jangan membicarakan keburukannya. Mimbar menyeru muslimin kepada peringatan-peringatan berikut. Pertama, menjaga dan memelihara kehormatan wanita dengan memastikan penglibatan mereka disulami dengan adab dan akhlak Islam, serta tidak menyalahi peraturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengiktiraf kebolehan dan keupayaan wanita agar mereka sama-sama dapat memberikan sumbangan tenaga dan fikiran untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ketiga, menghargai bahawa wanita dikurniakan dengan naluri kasih sayang dan kasihan belas yang tinggi, yang sangat diperlukan untuk mengasuh dan membimbing anak-anak dalam hasrat membentuk generasi ulul albab. Keempat, mengisafi bahawa wanita memikul beban tanggungjawab lebih berat dalam kehidupan berkeluarga, bermula daripada mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan, mendidik dan mendewasakan anak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat